أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر، رب يسر ولا تعسر وبالخير يا كريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Sebelum kita mulakan majlis kita pada pagi yang mulia ini, mari sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih lagi dihidupkan pada pagi yang mulia ini, kita masih lagi diberi nikmat iman dan juga Islam. Mari sama-sama kita buka majlis kita dengan umur kitab Al-Fatihah, serta kita sedekahkan Al-Fatihah ini kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, serta kaum muslimin muslimat telah pergi mendahului kita, dan tidak lupa juga kepada ayahanda tercinta saya Haji Muhammad Azmi bin Mazin yang telah meninggal sebab COVID. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ya. Selamat pagi saya ucapkan kepada semua kaum muslimin muslimat. Dan alhamdulillah hari ini kita masih lagi bertemu dalam satu majlis yang mana disebut sebagai Raudatul Jannah, yakni taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah hari ini Allah masih lagi panjangkan umur kita, Allah masih lagi hidupkan kita, ya. Saya dekat sini daripada malam tadi sampai pagi ni hujan, ya, hujan, mendung dan sebagainya. Dan alhamdulillah Allah masih lagi hidupkan kita, panjangkan lagi umur kita, ya. Mungkin ada di antara kita yang sedang, ya, yang sedang bersiap sedia untuk pergi kerja. Mungkin ada juga yang sedang siapkan anak-anak nak pergi sekolah, siapkan bekal, buatkan sarapan dan sebagainya. Dan alhamdulillah semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun kita tak pernah berdoa pada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan aku, panjangkanlah umurku, hidupkanlah aku pada esok hari, tapi Allah tetap hidupkan kita, permudahkan segala urusan kita. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara nikmat yang terbesar di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat iman dan juga Islam. Kerana dengan Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan Islam seseorang hamba itu selamat di dunia dan di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Inna ad-dina innallahi Islam." Maksudnya apa? Sesungguhnya agama yang diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak lain, tidak bukan, hanyalah agama Islam semata-mata. Oleh itu, tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-samalah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh kita melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita diberkati di dunia dan juga di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita dihidupkan sebagai seorang Islam. Bersyukurlah kita dibesarkan sebagai seorang Islam. Bersyukurlah kita, ya, jika kita dimatikan dalam Islam. Alhamdulillah. Sebab itu di antaranya nikmat yang terbesar di sisi Allah SWT bila kita hidup dalam Islam dan mati juga dalam Islam, ya, insya-Allah.
Tuan-puan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya petik dalil daripada surah An-Nur ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya apa? Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Allahu Akbar. Kalau kita baca dalil ini tuan-puan, jelas menunjukkan kepada kita bahawasanya Allah kata apa? Ya, Allah kata kepada kita bahawasanya bertaubatlah kamu sekalian. Sentiasalah kamu bertaubat, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Berjaya di mana? Berjaya di dunia dan juga berjaya di akhirat. Kalau kita tengok takrif taubat ni apa tuan-puan? Takrif taubat ni daripada segi bahasa bermaksud apa? Taubat ini pada segi bahasa bermaksud kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau daripada segi istilah syarak ni apa? Kita tahu taubat tu apa? Selalu kita tahu taubat tu kembali kepada Allah, taubat nasuha dan sebagainya. Tapi daripada segi istilah syarak ni apa? Taubat ini bermaksud daripada segi istilah syarak, taubat bermaksud meninggalkan dosa. Ya, meninggalkan dosa yang kita lakukan kerana kita betul-betul takutkan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita menyesali segala perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan. Serta kita berazam untuk meninggalkan segala dosa-dosa tersebut. Ini istilah taubat daripada istilah syarak. Bermaksud apa? Saya ulang sekali lagi. Taubat ni maksudnya apa? Kita meninggalkan segala dosa yang pernah kita lakukan, ya, dengan niat lillahi ta'ala, betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerana kita takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita menyesali segala perbuatan yang pernah kita lakukan dan kita berazam untuk meninggalkan dosa tersebut. Ini dimaksudkan dengan taubat. Ya, maksudnya bukan taubat tu sekadar okey, aku taubatlah, lepas tu buat lagi. Okey, aku taubat, taubat lepas tu buat lagi. Tidak. Taubat ini, ya, Allah kata apa? Meninggalkan dosa sebab kita takutkan Allah. Tak kisah dosa apa yang kita buat, ya, kita takutkan Allah. Ya Allah, aku pernah buat dosa ni, aku pernah buat sekian-sekian dosa, ya Allah. Lalu kita takutkan Allah dan kita bertaubat. Kita menyesal apa yang kita buat. Sebagai contoh dosa, ya, sebagai dosa selalu kita buat, yang pernah kita buat. Sebagai contohnya, kita pernah mengumpat orang, kita pernah mengata orang, kita pernah memburuk-burukkan orang lain, kita pernah menjatuhkan maruah orang lain. Sebagai contoh lagi apa? Kita pernah mengaibkan orang lain. Sebagai contoh lagi apa? Sebagai contoh kita sering meninggalkan solat. Sebagai contoh lagi solat subuh kan? Kita sering meninggalkan solat subuh. Allahu Akbar. Kemudian kita pernah buat apa lagi? Kemudian sebagai contoh, kita pernah bermaksiat, kita pernah buat maksiat, kita pernah berzina dan sebagainya. Ya, kita pernah menipu orang ke, kita pernah ambil orang dan sebagainya. Ya, sebab itu tuan-puan, sentiasalah bertaubat. Sebab pintu pengampunan Allah sebesar langit dan bumi. Ya, pintu pengampunan Allah ini sebesar langit dan bumi. Kalau boleh, bila kita buat sesuatu dosa tu, kemudian kita meninggalkan dosa kita tu, kita tak nak lagi buat dosa tu. Sebab apa? Sebab kita takutkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita menyesal, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, bila aku telah melakukan maksiat, ya Allah. Ya Allah, kita rasa apa bila kita melakukan dosa? Kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal, ya Allah. Aku menyesal sebab aku zalimi diri aku sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, aku menyesal, ya Allah. Selama ni aku telah menjatuhkan maruah orang lain, ya Allah. Ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Sebab selama ni aku selalu mengumpat orang, aku selalu mengata orang, aku selalu menjatuhkan maruah orang lain dan sebagainya. Ya, bila kita buat satu dosa, kita rasa, ya Allah, Tuhan, kita rasa bersalah. Itu merupakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bersyukurlah tuan-puan, bila mana bila kita buat satu dosa, kita rasa kita nak berubah. Bila kita buat satu dosa, kita rasa, ya Allah, ya Tuhanku, Allah jentik dalam hati kita, kita nak berubah. Allah jentik hati kita, kita rasa perbuatan kita tu, ya Allah, ya Tuhanku, berdosa. Jadi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana kita buat satu dosa, kemudian datangnya perasaan insaf, datangnya perasaan, yakni kita menyesal di atas segala perbuatan kita dan kita berazam untuk meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Jadi bersyukurlah sebab Allah masih lagi sayangkan kita, Allah masih lagi rindukan kita, Allah masih lagi nak dengar rintihan daripada kita.
Itu maksud Allah jentik hati kita tu. Jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab Allah tak tinggalkan kita. Ya, sebab apa? Allah masih berikan hidayah, petunjuk kepada kita untuk kita berubah. Allahu Akbar. Ya. Sebab itu tuan-puan yang mati oleh Allah SWT, taubat ini merupakan satu perasaan yang menyesal, satu perbuatan yang di mana kita, bila kita buat, kita menyesal dan kita berazam untuk bersungguh-sungguh untuk kita meninggalkan perkara tersebut. Allahu Akbar. Ya, sebagaimana saya baca dalam satu hadis, ya, dalam satu hadis daripada Abu Laits meriwayatkan dengan sanadnya, ya, daripada Abdullah bin Sufyan berkata, ya, pada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Man taba qabla mautihi binisfin yaumin tabatallahu alaihi. Maksudnya apa? Sesiapa yang bertaubat sebelum dia mati kira-kira setengah hari, maka Allah memaafkan dia. Hadis ni banyak, nanti saya akan sambung lagi. Maksudnya Nabi kata apa? Man taba qabla mautihi binisfi yaumin taballahu alaihi. Jadi siapa yang bertaubat sebelum dia mati kira-kira setengah hari, maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan ataupun Allah mengampunkan segala dosa dia yang pernah dia lakukan. Sebagai contoh, ya, sebagai contoh pada pagi yang mulia ini, ya, kita menyesali setiap perbuatan kita, kita menyesali setiap dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kita menyesali Allah. Kita sampai kita menyesal sehingga menitiskan air mata, ya. Kemudian contohnya, ya, tengah hari nanti, contohlah lepas ni kita meninggal dunia pada hari yang sama. Dikatakan, Nabi kata apa? InsyaAllah Allah akan memaafkan segala dosa-dosa kita. Sebab apa? Sebab hari itu kita ada bermujahadah. Sebab hari itu kita ada bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita menitiskan air mata. Kita betul-betul menyesal dan kita berazam untuk kita berubah dan meninggalkan dosa tersebut. Ya, okey. Kemudian Nabi kata apa lagi? Dan hadis Nabi, qala na'am faqala rajulun akhar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Katanya, lalu saya bertanya, benarkah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sedemikian itu? Jawabnya, qala na'am. Katanya, ya. Faqala rajulun akharu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ya. Katanya, ya. Tiba-tiba ada lain, ada sahabat yang lain berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, Nabi kata apa? Yaqulu man taba qabla mautihi bi sa'atin taballahu alaihi wa qala akhari sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Siapa yang, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bertaubat sebelum matinya sekiranya sesaat, maka Allah memaafkan baginya. Kemudian ada sahabat lain yang bertanya, ya, ada sahabat lain yang bertanya, katanya apa? Yaqulu man taba qabla gharrati tabatallahu alaihi. Katanya apa? Saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bertaubat sebelum tercabutnya roh daripada rongga, maka Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan segala dosa baginya. Allahu Akbar. Tuan-puan saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hadis ni sangat-sangat masyhur yang berkaitan dengan taubat. Hadis ni sangat masyhur berkaitan dengan taubat. Sebagaimana Nabi kata, yang saya highlightkan dekat sini, Nabi kata apa? Siapa yang bertaubat sebelum dia mati sekiranya sesaat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memaafkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Sebagai contoh, kita tak tahu lepas ni kita hidup ke tidak. Kita tak tahu lepas ni, satu jam lagi kita hidup ke tidak. Kita tak tahu. Nabi kata apa? Sesaat kita akan mati, ya. Kemudian, ya, sebelum tu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Sebagai contoh, sekarang pukul 7. Ya. Pukul 6.59. Pukul 6.59 ataupun sekarang pukul 7. Okey. Pukul 7 ni kita rasa kita nak, orang kata apa? Kita nak bertaubat, kita nak mujahadah, kita nak, orang kata apa? Kita nak menyesali, kita nak berubah, kita nak bertaubat di atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kita baca istighfar. Ya, kita ucapkan istighfar dengan sepenuh sesungguh-sungguh hati kita sehingga kita menitiskan air mata, kita mengucapkan istighfar, kita sebutkan istighfar, ya, kita selawat dan sebagainya. Kita menyesali dengan dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian pukul 7:01 kita mati, kita meninggal dunia. Ya, katakan, contoh kan. Kemudian kita meninggal dunia. Lalu Nabi kata apa?
Ya, Nabi kata apa? Kat sini Nabi kata, walaupun sekiranya sesaat kamu akan meninggal dunia, tapi kamu pernah mengucapkan istighfar ataupun kamu pernah menyesali ataupun kamu bertaubat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Allah Rabbi. Ya, kemudian Nabi kata apa? Ya, kata sahabat, Nabi kata apa lagi? Siapa yang bertaubat sebelum tercabutnya roh daripada rongga, maka Allah memaafkan segala dosa-dosa dia. Allah Rabbi. Allahu Akbar. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jelas bahawasanya dalam hadis ni menerangkan kepada kita bahawasanya besarnya pintu pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala ini sebesar langit dan juga bumi. Sebesar langit dan juga bumi. Jadi oleh itu, marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kita tak tahu bila masa kita akan mati. Kita tak tahu, ya. Sebagaimana kata Abu Laith As-Samarkandi meriwayatkan dengan sanadnya mengatakan bahawa jika seorang hamba Allah itu dahulunya selalu berbuat maksiat, selalu berzina, selalu buat dosa dan sebagainya, maka suatu hari ketika dia sedang berjalan, ya, dia teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia teringat kepada Allah, ya, lalu dia menyebut Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim sebanyak 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali. Lalu dia mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Allahu Rabbi. Tuan-puan yang saya muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita perbanyakkan istighfar daripada pagi yang mulia ini, ya. Pada pagi yang mulia ini, sebab itu Allah masih panjangkan lagi umur kita, Allah masih temukan kita, Allah masih sihatkan tubuh badan kita pada hari ini. Ya, marilah sama-sama kita bersyukur dan perbanyakkan istighfar. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita akan hidup. Ya, kalau kita tengok tuan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru-baru ni, ya, baru-baru ni peristiwa yang sangat, orang kata apa? Peristiwa yang sangat sedih, di mana, ya, kalau kita tengok kan, kalau kita baca akhbar, ya, satu kemalangan di Johor yang baru-baru ni berlaku, di mana sebuah kereta yang dipandu dirempuh oleh lori. Kan sangat-sangat famous kan baru-baru ni, sebuah kereta yang dirempuh oleh lori yang menyebabkan kematian isteri tercinta. Yang difahamkan mereka ni baru balik daripada umrah, seminggu baru balik daripada umrah, ya, dan difahamkan waktu kejadian, ya, waktu kereta tu dilempuh oleh lori ni, waktu kejadian isteri arwah isteri tersebut, dia kata kepada suami dia, tak apa, abang keluar dulu. Ya, dia kata apa? Tak apa, abang keluar dulu. Waktu tu kaki dia tersepit kan. Allahu Rabbi. Kemudian bila si suami nak selamatkan isteri dia, bila dah keluar, ya, ramai orang nak selamatkan isteri dia, kemudian waktu tu api dah marak. Jadi tak boleh diselamatkan. Lalu isteri tersebut dia terbakar dalam kemalangan tersebut. Allahu Akbar. Ya. Allahu Rabbi. Kalau kita tengok kat sini tuan-puan, ya, pengorbanan seorang isteri. Pengorbanan seorang isteri, disayangkan suami dia. Boleh je kalau waktu tu, kalau ikutkan, ya, si isteri dia nak suruh suami selamatkan dia dulu ke. Tapi dia kata ajal kan, maut di tangan Tuhan. Maut, hidup, mati, rezeki, semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak tahu. Kita tak tahu bila matinya kita. Kita tak tahu bila kita keluar rumah ni nanti, ya Allah, adakah kita masih hidup? Adakah kita boleh pulang dengan selamat? Kita tak tahu. Adakah bila kita bangun tidur, ya, kita boleh sihat sedia kala? Ada orang yang bila dia bangun-bangun, kemudian dia jatuh, dia terus meninggal dunia. Dan baru-baru ni tuan-puan, kalau kita baca akhbar, ada juga seorang asatizah, ya, di negara seberang, di mana waktu tu dalam kuliah tengah baca Yasin, kemudian asatizah tersebut meninggal dunia ketika dia mengetuai bacaan Yasin. Allah Rabbi. Kita tak tahu tuan-puan bila masa dan bila mana kita akan mati, dan bila mana malaikat maut menjemput kita. Kita tak tahu.
Sebab itu sentiasalah ingat mati. Sentiasalah ingat mati dan sentiasalah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila mana kita rasa kita ada melakukan suatu dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah kata apa? Dosa kita dengan Allah, maka mohonlah kepada Allah. Nescaya Allah akan ampunkan. Tetapi bila dosa kita dengan manusia, tuan-puan, bila dosa kita dengan manusia, Allah kata apa? Mohonlah ampun kepada manusia tersebut. Sebab apa? Sebab Allah takkan ampunkan dosa kita manusia dengan manusia. Sebab tu Allah kata bila kita buat salah dengan manusia, mohonlah ampun dengan manusia, bukan mohon ampun dengan Allah. Bila manusia tersebut dah ampunkan kita, maka bersyukurlah. Tak perlu kita nak cari dia lagi dekat padang mahsyar mohon ampun dan sebagainya. Tapi bila dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Pintu pengampunan Allah sebesar langit dan bumi. Allah itu Maha Pengasih, tuan-puan. Allah itu Maha Penyayang, tuan-puan. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bila kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Ingatlah bahawasanya pintu pengampunan Allah itu sangat-sangat luas. Kadang-kadang ada yang senang berkata apa? Kata apa? Kalau kita dosa dengan manusia, mohon je dengan Allah. Tidak. Bila kita buat dosa kepada manusia, sebagai contoh kita menjatuhkan maruah orang lain. Sebagai contoh kita pernah menipu orang lain. Sebagai contoh kita pernah ambil hak orang lain. Kita pernah buat sesuatu kepada orang lain yang kita rasa tak baik benda tu. Tak bagus kita buat benda macam tu. Jadi mohonlah ampun kepada manusia tersebut. Bukan mohon ampun dengan Allah SWT. Sebab apa? Allah tidak mengampunkan dosa manusia dengan manusia. Ketahuilah bahawasanya Allah hanya mengampunkan dosa kita bila kita buat kepada Allah SWT. Okey, sebagai contoh bila mana kita ni sentiasa meninggalkan solat. Contoh sebagai contoh kita sentiasa meninggalkan solat. Itu dikonsepkan dalam bila kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan perlu kita menggantikan solat tersebut. Itu maksudnya. Bila dosa kita dengan Allah, sebagai contoh kita sentiasa tinggalkan solat, kan? Kita ada masa pun kita tak solat dan sebagainya. Okey, waktu tu kita mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyesali setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita menyesali, ya Allah, aku sentiasa tinggal solat, ya Allah, aku sentiasa lambatkan solat walaupun aku tahu waktu tu aku boleh cepatkan solat, tapi aku sentiasa lambatkan solat sehingga dah masuk waktu solat yang lain. Masuk waktu solat yang lain. Jadi kat sini mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesal dengan bersungguh-sungguh berazam untuk tidak lagi mengulangi dosa tersebut. Kemudian wajib kita ganti solat tersebut. Wajib ganti. Bukan bila kita dah mohon ampun dengan Allah tu, aku dah mohon ampun dah, aku dah taubat, tak perlu nak ganti. Tidak. Jadi kat situ wajib kita ganti balik solat yang pernah kita tinggalkan. Wajib kita gantikan balik solat kita. Okey, kemudian sebagai contoh tuan-puan, baru-baru ini juga kemalangan yang berlaku di Melaka. Okey, kalau kemalangan yang berlaku di Melaka ni, Allah Tuhanku, di mana sebuah kereta sangat-sangat famous kan baru-baru ni, tak sampai sebulan kemalangan yang berlaku di Melaka bertembung. Kereta bertembung dengan lori menyebabkan kematian. Menyebabkan kematian suami isteri, menyebabkan kematian seorang bayi yang berusia setahun. Allah Rabbi. Kalau kita tengok tuan-puan, bila kita baca akhbar, sayu rasa hati ni kan. Sayu je rasa hati ni. Kita tengok gambar pun kita say, Allah Tuhanku. Lagi-lagi bila saya tengok dalam gambar tersebut, si anak yang berumur setahun meninggal dunia di tempat kejadian juga dengan tangan yang terkulai layu. Allah Rabbi, tuan-puan. Allah Rabbi. Dan difahamkan peristiwa tersebut waktu tu mereka sekeluarga, suami isteri dan anak, nak pergi holiday, nak pergi bercuti. Tapi Allah SWT sahaja yang mengetahui bila mati kita, bilanya hidup kita, bilanya datangnya malaikat maut menjemput kita. Hanya Allah sahaja yang mengetahui. Sebab itu tuan-puan, saya ingatkan sekali lagi, saya tekankan sekali lagi, kita tak tahu bila kita akan hidup. Kita tak tahu sama ada lepas ni bila kita keluar rumah, kita pergi kerja, adakah kita balik dengan selamat seperti biasa. Adakah kita keluar rumah hari ni, kita hantar anak kita pergi sekolah, adakah anak kita selamat pulang ke rumah dengan selamat? Kita tak tahu. Kita tak tahu bila anak kita
hidup, kita tak tahu bila suami kita masih hidup, kita tahu bila kita akan hidup. Jadi hargailah insan yang berada di depan mata kita, hargailah mereka sebelum mereka dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hargailah mereka yang ada di depan kita, ya, maka hargailah mereka, layanlah mereka dengan baik. Sebab apa? Kita tak tahu bila mana Allah akan jemput mereka. Jangan sampai kita menyesali setiap perbuatan yang kita lakukan bila mana kita tidak menghargai mereka yang ada di depan mata, dan kita tercari-cari benda yang lain, keseronokan di luar yang lain. Jadi kat sini tuan-puan yang dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perbanyakkan taubat, sentiasalah bertaubat, sentiasalah beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menyesali setiap perbuatan yang kita lakukan. Bila kita rasa kita ada buat dosa, maka segeralah bertaubat. Sebab tak tahu bila kita mati, tak tahu bila kita tinggalkan keluarga kita, tak tahu bila kita akan tinggalkan anak-anak kita, kita tak tahu bila anak-anak kita akan tinggalkan kita dan sebagainya. Kita tak tahu. Ya, sebab itu mati tu tak kira umur. Mati tu tak kira kita sihat ke, kita sakit je. Bila kata mati nak menjemput kita, mati, kita akan meninggal dunia. Tak kira lah waktu tu kita sihat walafiat dan sebagainya. Bila Allah kata kun fayakun, maka jadilah ia. Bila Allah kata kun fayakun, Allah kata aku nak dia meninggal dunia pada saat ini, maka kita meninggal. Katakan kalau kita meninggal dalam keadaan kita banyak buat dosa, tuan-puan, macam mana kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, di mana ketika kita bawa dosa kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu sentiasalah bertaubat, sentiasalah mengucapkan, melafazkan Astaghfirullahalazim dengan sebenar-benar taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau boleh sampai kita menitiskan air mata, kalau boleh sampai kita menyesali setiap perbuatan yang pernah kita lakukan, ya, kita akan rasa apa? Kita akan rasa tenang. Ya, andai kata Allah tarik nyawa kita, tuan-puan, dikala kita dalam bertaubat, dikala kita dalam, orang kata apa, dikala kita dalam melakukan kebaikan, melakukan kebajikan, Allah Rabbi, bayangkan kita nak bawa dosa, bayangkan kita nak bawa pahala kita ni bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sebelum kita meninggal dunia, kita sempat mengucap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan sebelum kita meninggal dunia, kita sempat beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa bertemu dengan Allah. Agak-agak Allah terima tak? Agak-agak Allah nak masukkan kita ke dalam syurga ke tidak? Ke dalam syurga ke tidak? InsyaAllah Allah masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab itu tengok, kita tak tahu dekat mana dan di mana bila masa kita akan pergi meninggal dunia. Jadi sentiasalah dan sentiasalah bersiap sedia. Ya, sentiasalah bersiap sedia ketika kita dalam kesenangan, ketika kita dalam keseronokan dan sebagainya. Kadang-kadang kita ni bila Allah uji kita, Allah jentik hati kita dengan ujian, barulah kita nak ingat Allah. Bila kita dalam dalam keadaan kita bahagia, gembira, ya, apa yang kita nak semuanya kita dapat, ya, kita rasa time tu kita jauh dengan Allah. Jadi kalau boleh setiap waktu, setiap saat, di mana sahaja kita berada, ya, ada pun di antara kita ada yang sedang menuju untuk pergi ke kerja, sambil-sambil bawa kereta, perbanyakkan istighfar. Ucap astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sambil kita dekat rumah, ya, sambil-sambil masak, ucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Sebab ada, ya, ada tuan-puan, ada seorang ibu yang dia sedang masak, siapkan sarapan untuk anaknya. Siapkan sarapan untuk anak, untuk suami pagi-pagi. Kemudian waktu siap-siapkan sarapan, waktu itulah malaikat maut menjemput dia. Allahu Rabbi. Ya, besar pahala seorang ibu, ya, yang masakkan sarapan untuk anaknya, untuk suaminya nak pergi berperang, nak pergi kerja, nak pergi sekolah, ya. Besar sangat pahala mereka, ya, tuan-puan. Tuan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bagaimana dengan kita? Adakah kita dah bersedia atau belum menghadapi maut? Jadi perbanyakkan bertaubat, perbanyakkan mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adakah kita pasti lepas ni kita akan hidup? Dan adakah kita pasti, dan siapa boleh jamin dekat sini yang lepas ni dia akan hidup? Yang lepas ni, ya, dan lepas ni dia boleh buat semua kerja seperti biasa. Dan tidak ada siapa yang boleh jamin,
Ya, 1 jam lepas ni dia masih hidup. Tidak ada yang boleh jamin. Ya, kadang-kadang ada orang yang sihat yang pergi dulu. Yang kita tengok dia dah ada orang yang dah lama sakit. Allah uji dia dengan kesakitan, ya, bertahun-tahun tapi masih hidup. Dan ada juga orang yang sihat walafiat tapi dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dijemput oleh Subhanahu Wa Taala pada waktu dia, pada saat dia yang telah tertulis dalam apa? Yang telah tertulis di dalam rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-puan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara makna taubat dalam Al-Quran. Di antara makna taubat dalam Al-Quran tu apa? Ya, ada 3. Dalam Al-Quran Allah SWT ada menyebut, ya. Allah SWT menyebut, ya, surah Al-Baqarah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, maksudnya apa? Maka bertaubatlah kepada Allah yang Maha menciptakan kamu. Maka bertaubatlah kepada Allah yang Maha menciptakan kamu. Segeralah kamu bertaubat, sebab apa? Mati tak kira usia, mati tak kira kamu sihat atau tidak. Mati tak kira apa yang kamu lakukan pekerjaan apa. Kalau dikira kamu mati pada waktu itu, maka kamu akan mati. Ya, maka Allah SWT berfirman, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Yang ini bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha menciptakan kamu. Ya, maka segeralah bertaubat. Ya, taubat ini bermaksud dalam Al-Quran, taubat bermaksud penyesalan di setiap dosa yang pernah kita lakukan. Yang pertama, kita menyesal. Kemudian yang kedua, makna taubat dalam Al-Quran yang kedua adalah, ya, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-73. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ya, maksudnya apa? Dan Allah menerima taubat orang-orang yang beriman, lelaki maupun perempuan. Maksudnya kat sini apa? Taubat ini bermaksud dalam Al-Quran adalah taubat bermakna memaafkan ataupun pemaaf. Allah ini Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sebab tu Allah kata apa? Saya ulang sekali lagi. Wa yatuballahu 'alal mu'minina wal mu'minat. Ini Allah Subhanahu Wa Taala, ya, Maha menerima taubat. Taubat daripada siapa? Taubat orang-orang yang beriman, sama ada lelaki maupun perempuan. Kat sini maksudnya, kat sini apa? Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, tuan-puan. Ya, Allah akan mengampunkan segala dosa-dosa kita, sama ada kita lelaki ataupun kita perempuan. Allah itu Maha Pengampun. Jadi perbanyakkan mohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga, makna taubat dalam Al-Quran yang ketiga adalah, yang saya sebutkan, saya bacakan daripada surah Al-A'raf ayat ke-143. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanaka tubtu ilaika. Subhanaka tubtu ilaika. Maksudnya apa? Maksudnya, Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepadamu ya Allah. Yang ini bermaksud taubat ini bermakna kita kembali daripada sesuatu. Kita kembali daripada dosa yang pernah kita lakukan, kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita takutkan Allah. Kita takutkan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan dengan taubat. Itu yang dimaksudkan dengan taubat. Okey. Ya. Jadi tuan-puan dimati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, perbanyakkan muhasabah diri. Perbanyakkan muhasabah diri, perbanyakkan istighfar di pagi hari, kerana kita tak tahu bila datangnya mati. Ya. Jadi dekat sini perbanyakkan ingat mati, tuan-puan. Ya, perbanyakkan ingat mati, perbanyakkan bertaubat, tuan-puan. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat ke-48 saya petik. Mafhumnya Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah mengampuni semua dosa kecuali syirik bagi sesiapa yang dikehendakinya. Maksudnya apa kat sini? Maksudnya apa? Adalah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-48, ya, Allah kata apa? Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa orang yang syirik. Syirik ni apa? Syirik ni bermaksud orang yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan segala dosa-dosa lain yang pernah kita lakukan. Itu maksud dia.
Okey, itu maksudnya. Maksudnya kalau kita ada buat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak kisahlah dosa apa sekalipun, mohonlah ampun kepada Allah, nescaya insya-Allah Allah akan ampunkan. Sebab apa? Sebab Allah itu Maha Penyayang, tuan-puan. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah itu sangat-sangat baik. Ya, Allah sangat-sangat baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa dekat dengan kita. Kalau kita pegang jantung kita ni, tuan-puan, kalau kita pegang jantung kita yang sedang berdenyut ni, kita rasa jantung kita ni sangat dekat. Sebenarnya Allah beribu kali ganda dekat sangat dengan kita. Kalau kita rasa jantung kita ni sangat dekat, sebenarnya Allah sangat dekat dengan kita. Cuma kita tak nampak Allah. Cuma kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nampak. Jadi mohonlah keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mafhumnya daripada surah Nisa ayat ke-48 ni, Allah kata apa? Allah ampunkan segala dosa kita kecuali bagi mereka yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali bagi mereka yang menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni apa? Syirik ni di antara satu dosa-dosa besar, di mana syirik, orang syirik ni dia menduakan Allah. Dia tidak mohon keampunan kepada Allah, ataupun dia tidak memohon pertolongan daripada Allah, tetapi dia memohon pertolongan daripada benda-benda lain. Contohnya bomoh, ya, dia meminta bantuan daripada siapa? Benda-benda yang selain daripada Allah lah, bomoh dan sebagainya. Ya, jadi itu adalah orang yang syirik, yang disembah benda lain selain daripada Allah. Ya, itu. Okey. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT, semoga Allah SWT mengampuni segala dosa-dosa kita dan menjadikan kita hamba yang soleh dan solehah serta dipayungi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. InsyaAllah, serta yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan bertemu pada minggu hadapan, insyaAllah. Ya, okey. Tadi kita dah buka majlis, jadi mari sama-sama kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin, amin, amin ya rabbal alamin, ya. Okey, terima kasih semua yang sentiasa support kuliah-kuliah saya, ya, yang sentiasa follow kuliah-kuliah saya. Terima kasih semuanya. Dan insya-Allah jika dipanjangkan umur, kita bertemu lagi pada minggu hadapan dengan tajuk yang lebih menarik lagi, insya-Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.